Masih ingat saya? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid pendidikan moral. Bertemu semula kita dalam kelas pada hari ini. Sebelum ni kita belajar topik 1. Apa dia? Pengenalan kepada moral. Masih ingat maksud moral? Jika tak ingat, rujuk balik kepada video saya yang sebelum ini dan nota saya yang telah saya berikan. Hari ini cikgu nak ajar kamu tajuk yang kedua, iaitu insan bermoral. Apa dia? Insan bermoral. Selepas sahaja habis kelas kita pada hari ini, saya minta kamu semua untuk terus menjawab soalan kuis yang telah saya sediakan. Dan selepas menjawab soalan kuis, diminta anda semua untuk isi kehadiran, menandakan awak hadir kelas saya pada hari ini. Tajuk kita yang kedua apa dia? Insan bermoral. Saya dah sediakan PowerPoint, saya dah sediakan video dalam Google Classroom. Anda rujuk semula jika anda tidak faham. Sambil anda menjawab, anda boleh tonton video, anda boleh buka PowerPoint untuk jawab soalan yang telah saya sediakan. Kita pergi pada tajuk pembelajaran kita, insan bermoral. Murid-murid, ini adalah tajuk kita yang kedua, unit 2, insan bermoral, pilihan hidup. Dan sebelum ni awak dah belajar unit 1, iaitu pengenalan moral. Hari ni kita tengok macam mana kita jadi insan bermoral. Tengok dalam tajuk ini, anda akan mempelajari tentang maksud insan bermoral. Yang kedua, contoh ciri insan bermoral. Yang ketiga, kepentingan menjadi insan bermoral. Keempat, keperluan menjadi insan bermoral. Yang kelima, perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk. Seterusnya kita lihat nilai yang akan kita pelajari dan kita akan pertontonkan dalam tajuk ini ialah yang pertama, baik hati, kejujuran, harga diri, hemah tinggi, seterusnya kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah murid-murid, hari ini kita lihat dulu kepada maksud insan bermoral. Apakah yang dimaksudkan dengan insan bermoral? Insan bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakannya. Ini bermaksud manusia-manusia yang bermoral mesti ada berfikiran rasional, berfikiran waras, ada perasaan timbang rasa, ada perasaan berperi kemanusiaan kepada manusia lain dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakan kehidupan sehariannya. Murid-murid, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri insan bermoral. Dalam tajuk kita hari ini, ciri-ciri insan bermoral kita bahagikan kepada 3. Yang pertama, dari segi pemikiran. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, perlakuan. Lihat kepada ciri-ciri insan bermoral kategori pemikiran. Apakah yang dimaksudkan dengan ciri insan bermoral dari segi pemikiran? Yang pertama, iaitu seseorang insan yang bermoral mestilah berfikiran secara rasional. Apakah yang dimaksudkan dengan rasional? Rasional ni maksudnya wajar. Sinonim dia wajar, logik, waras. Maksudnya kat sini berfikiran secara waras, secara logik, patut. Sebelum ni kita belajar pengenalan moral, ada tindakan baik, ada tindakan betul, benar, patut. So ini adalah berkaitan dengan pelajaran kita yang sebelum ini. Yang kedua adalah tahu membezakan betul atau salah. Bila kita berfikiran secara rasional, secara tak langsung, kita boleh tahu membezakan betul atau salah, dan seterusnya boleh membuat keputusan dengan baik. Dan akhir sekali, bagi dalam pemikiran dapat menyelesaikan masalah. Ibarat menarik rambut dalam tepung, tepung tak berselerak, rambut tidak putus. Kategori yang kedua iaitu perasaan.
Okey, ciri-ciri insan bermoral dari segi perasaan yang pertama adalah prihatin. Okey, semua tahulah ni kalau kawan sakit, kita tengok, kita jenguk, okey, menunjukkan kita prihatin. Yang kedua, simpati. Okey, simpati kalau mesti ada dalam diri kita. Okey, bila orang berlaku kesusahan, okey, ditimpa banjir dan sebagainya, kita akan rasa sedih. Sebab apa? Kita boleh membayangkan sekiranya kita berada di sana, apakah akan berlaku pada diri kita. Okey, seterusnya adalah empati. Empati ni lebih kepada lebih sikit daripada simpati. Okey, kalau simpati kita hanya merasakan, tapi empati ni dia nak menghulurkan bantuan. Okey, kemudian seterusnya adalah perasaan gembira, okey, kecewa, sedih. Okey, ini semua dalam kategori perasaan. Ciri-ciri insan bermoral dari segi perlakuan pula ialah bersikap adil. Okey, bersikap adil bagi seandainya kita dilantik menjadi seorang pemimpin, dilantik menjadi seorang ketua hakim, okey, kita perlu bersikap adil, kita perlu bertindak secara adil. Dan kalau di sekolah, sekiranya anda sebagai seorang pengawas, okey, anda perlu bersikap adil terhadap rakan-rakan anda. Jangan memilih bulu. Okey, istilahnya. Okey, yang kedua, berperi kemanusiaan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian adik Amir, okey, yang berusia 6 tahun. Ya, dia telah dibunuh oleh kedua ibu bapanya. Okey. Dan berita ini amat mengejutkan seluruh Malaysia. Okey, bagaimanakah perasaan si pembunuh terhadap kanak-kanak tadi? Okey, seterusnya berbudi pekerti. Okey, berbudi pekerti ini menunjukkan kita punya sopan santun daripada segi perbuatan kita, daripada segi percakapan kita dengan orang lain. Jangan selalu meninggi suara. Okey, jangan selalu kita je yang betul dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Okey, yang seterusnya ialah hormat menghormati. Okey, yang muda hormat yang tua. Okey, hormat ibu bapa, hormat kakak, hormat guru. Okey, pastikan orang yang lebih tua daripada kamu hormati. Seterusnya bertindak mengikut undang-undang. Okey, andai kata anda melihat sesuatu jenayah, jangan terus anda menghukum orang yang bersalah itu. Okey, serahkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan kita buat tindakan kita sendiri. Kadang-kadang tindakan kita sendiri mengakibatkan permasalahan kepada kita juga pada masa akan datang. Seterusnya kita lihat pada contoh tingkah laku insan bermoral. Yang pertama, contoh pertama, bersimpati terhadap mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Okey, baru-baru ini negara kita telah dilanda banjir di pantai timur dan juga selatan tanah air kita. Seterusnya, menghormati amalan kepercayaan pelbagai kaum dan etnik. Okey, yang ini biasalah kita dah amalkan lama lagi sebab kita antara negara masyarakatnya yang berbilang bangsa. Seterusnya, mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Semua murid yang bersekolah di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah masing-masing. Yang seterusnya ialah bersahabat tanpa rasa prasangka dengan rakan berlainan agama dan bangsa. Okey. Seterusnya, sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara. Dan akhir sekali, rajin ke sekolah untuk menimba ilmu. Okey, kita sebagai generasi Allah baru, okey, kepada anak-anak, okey, kita perlu menuntut ilmu untuk memajukan diri dan memajukan keluarga, meningkatkan taraf hidup keluarga kita. Sekiranya kita pandai, kita yang untung. Jika kita kurang pandai, kita yang rugi. Okey, murid-murid, seterusnya kita lihat kepada kepentingan menjadi insan bermoral. Okey, yang pertama kita lihat kepentingan insan bermoral kepada diri. Okey, hidup lebih tenang dan sejahtera jika kita bermoral. Tak ada masalah dengan orang lain. Okey, sebab tu kita jadi tenang.
Yang kedua, mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Setiap agama ada amalan masing-masing, ada ganjaran masing-masing daripada Tuhan masing-masing. Okey. Seterusnya, daripada keluarga. Jika kita menjadi insan yang bermoral, seluruh ahli keluarga kita menjadi insan bermoral, maka keluarga kita bahagia. Takkan ada adik gaduh dengan abang, okey, takkan ada kakak gaduh dengan adik. Setiap keluarga mesti akan ada sedikit perselisih faham, bukan gaduh besar. Itu yang kita tak mahu, sekiranya gaduh besar. Seterusnya, institusi keluarga yang kukuh. Okey, macam mana pun kita tetap dengan keluarga kita, takkan berpecah belah. Seterusnya, masyarakat. Okey, kepentingan menjadi insan bermoral dalam masyarakat, hidup bermuafakat dan harmoni dalam komuniti. Tidak akan ada pergaduhan, perselisihan faham antara jiran dengan jiran. Okey, jika kita berbaik-baik dengan jiran. Okey, jika kita bersangka baik dengan jiran, jiran lain pun begitu juga dengan kita. Seterusnya, menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat. Okey, yang ini kadang-kadang kita tidak melaksanakan dalam kehidupan seharian terhadap masyarakat. Ada sahaja perselisihan faham sehingga mengakibatkan pergaduhan dan bermasa muka. Bagaimana pula dengan negara? Okey, jika insan bermoral, kepentingan insan bermoral kepada negara, okey, tiada pencabulan hak, okey, daripada mana-mana pihak. Imej negara juga terpelihara. Okey. Selain daripada itu, ada juga kepada alam semesta. Okey, jika kita menjadi insan bermoral, alam terpelihara dan dipelihara. Tidak akan ada pembalakan haram, tidak akan ada pencemaran sungai. Okey. Seterusnya, mengelak penularan penyakit akibat pencemaran. Okey, jika kita melakukan pencemaran terhadap alam sekitar, maka kita punya kesihatan terjejas akibat daripada perbuatan kita mencemarkan alam sekitar. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan, okay, sebagai seseorang yang mempunyai ciri insan bermoral, kita hendaklah sentiasa bersikap adil, berperi kemanusiaan dan bertindak mengikut undang-undang. Dengan ini, semua orang akan merasa gembira dan menikmati kehidupan yang sejahtera. Okay, kita lihat pada renungan, jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu, dibalas dengan buah. Okay, sekian daripada saya. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Okay, jangan lupa untuk menjawab soalan yang telah saya sediakan dalam Google Classroom. Okay, jangan lupa juga isi kehadiran selepas anda menonton video ini dan juga selepas anda menjawab soalan yang telah saya berikan. Selamat menjawab. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Semoga bermanfaat.